Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni aku nak buat satu lagi review counter, counter yang agak popular, itu Kanger. Kanger ke Kanger ke aku tak tahulah cara nak sebut, tapi tak apalah. So sebelum kita beli sesuatu saham, kita kena tahulah saham tu ataupun company punya profile sikit. So Kanger ni aku cuba cari dia punya profile dia. Okay. Rupa-rupanya Kanger ni adalah syarikat daripada China. Okay, kalau kau tengok ni di China. So kalau tengok daripada dia punya profile gambar macam ni, macam dia punya industri buluh. So aku tak tahu lah industri apa yang dia masuk. So kalau kita tengok produk dia lebih kepada Alibaba online shop. Okay, kalau kita tengok kepada dia punya produk. So produk dia kepada Alibaba. Kalau kita tengok Alibaba, dia go kepada Alibaba lah. So produk ni Alibaba dengan online shop lebih kepada ni dia. So dia kepada, kalau tengok Kanger Bamboo Flooring. So industri dia lebih kepada industri buluh. Okay, industri buluh. So syarikat ni sebenarnya syarikat daripada China, base di China, dan dia ada satu syarikat, selaku syarikat Kanger company Malaysia. Company Malaysia dia ada company subsidiary nama dia Car Masterpiece yang Berhad. Buka Car Masterpiece ni, tak ada profile dia kan. Ni syarikat yang ni lah, yang merupakan syarikat subsidiarized dia lah. So ini adalah sikit tentang Kanger. Okay, so syarikat dia lebih kepada ni lah, Kanger Bamboo Flooring. So kita pergi kepada sedikit lebih info tentang fundamental dia. Kalau korang tengok volume dia agak besar. Okay, so sebab aku cakap tadi, Kanger ni antara counter yang jadi favourite juga, ramai juga investor yang melabur dalam ni. Okay, yang membeli dan menjual, agak popular juga. Kalau tengok 452 juta ni agak besar lah ni. Kalau tengok volume 35 juta, 32 juta. Okay, so bolehlah dia suit ni yang dia punya volume ni. Okay, so kenaikan dan penurunan dia mungkin cepat. Okay, mungkin cepat. So dia nak turun dan dia nak naik cepat sebab apa, volume dia besar. Okay, 10 kali ganda berbanding dia punya volume penjualan dan pembelian. Okay, so kita tengok pada quarter report dia. So quarter report dia agak bercampur-campur. So daripada 2018, 2019 untung. Dia ada rugi sikit dekat akhir quarter ni. Tapi dekat akhir tahun 2019 dia untung. Dan bulan 3 itu dia rugi. Untuk 2020. Okay, so untuk dia punya quarter report dia untuk 2020 ni, 2 quarter report dah keluar ke bulan 6 dan bulan 8 itu. Okay, so bulan 6 dan bulan 8 itu. So bulan 8 dia ada mencatatkan keuntungan lah. Okay, dalam 208k. Okay, so dia punya pendapatan 12.2 juta. Okay. So bagi aku syarikat ni agak bercampur-campur. Okay, kadang-kadang dia untung, kadang-kadang dia rugi. Okay. Tapi ada juga, banyak juga dia untung. Ada sedikit keuntungan lah daripada kerugian. Kita tengok annual. So kita tengok annual, nampak tak? So syarikat ni daripada 2013 untung, 14, 15, 16, 17 untung. So 2018 dia rugi sikit, sudah dia untung. Okay, 2019 dan dia rugi sikit dekat 2020 ni. Okay, so mungkin sebab COVID lah. COVID dia terganggu sikit, tapi still dia punya revenue agak boleh tahan juga. Okay, agak tinggi berbanding dia punya pendapatan lah. Okay. Kita pergi kepada technical chart. Kita tengok chart pula. Okay, tengok Kanger ni. Okay, tengok Kanger ni. Kalau tengok dia punya chart dia. Okay, kalau tengok sini.
Daripada sini, okay, dia punya harga paling tinggi daripada pecah is 50 sen setengah. So lepas 50 sen setengah tu dia jatuh, dia drop betul. Okay, lepas tu dia naik sikit kat sini. Okay. Sebelum dia jatuh landai, jauh dia jatuh. Okay. So daripada 2016 sampai 2020, okay, dia jatuh. So dia dah habis. Okay, dia punya cycle jatuh je tu, dia dah habis. Okay. Kita tengok chart sikit. So daripada sini, kalau kita tengok, kita boleh cari resistance support kat sini. So dia daripada tahun sini, dia punya resistance dia, dia punya support dia. Okay, so daripada tahun dia adalah tahun 2 Mei ke Mei 2018, inilah dia punya resistance, inilah dia punya support. So dia main kat sini. Jadi dia turun, lepas tu dia naik sikit, dia turun, dia naik, turun, dia turun. So dia sideways kat sini. Okay, lepas tu dia naik, dia cuba untuk lepas resistance dia gagal, dia turun balik, dia main kat sini, dia sideways, lama agak sideways ni. Daripada March sampai ke Ogos sebelum dia break. Okay, dekat Ogos ni, okay, awal Ogos dia break dia very lama, dia memang lama ni resistance ni. Dia break, dia buat new resistance dekat sini. Okay, dia buat new resistance. So daripada 12 sen setengah, 12 sen setengah sebenarnya ni, sampai dia naik sampai 32 sen. Okay, 32 sen sebelum dia turun balik, okay, dekat sini. So dia buat satu lagi support di sini. Okay, so dia main dekat sini. So dia cecah support, dia naik sikit, dia naik, dia cuba lepas resistance ni gagal, dia turun balik dan dia pecah support, dia buat satu support lagi dekat sini. Okay, so dia support dia lah. Okay, so dia naik balik. Okay, dia naik balik, dia pecah ada resistance. So dia naik sekejap untuk buat satu lagi resistance dekat sini. Okay, sebelum dia turun balik dekat sini, dia naik balik, dia turun balik. So maksudnya ini support agak kuat lah dekat 14 sen setengah ni. Okay, so sekarang ni kita nak tengok ikutkan kepada chart ni. Okay, candle sideways sikit lah. So tapi dia ada satu resistance, dia kena lepas. Dia dah lepas resistance 19 sen ni, dia lepas. Okay, so dia sekarang nak pecahkan resistance 26 sen setengah sebenarnya. 26 sen setengah. Kilo 20 sen setengah. Okay, 20 sen setengah dia gagal, dia turun balik. Okay, dia turun balik, dia cecah dia punya support ni, dia naik balik, dia pecah resistance ni. Okay, resistance yang lama ni, tapi dia tak jadi resistance ni. Okay, so dia turun balik sikit, so dia bermain dalam lingkungan 14 sen setengah ke 21 sen setengah ni. So ni support dia, ni resistance dia. Okay, so kita nak tengok, okay, sama ada saham ni nak naik, okay, ataupun dia nak turun, ataupun dia nak main-main arah-arah sini je. Okay, kita tengok. Kita guna indikator cross. So cross. Okay, kita tengok MA cross dia. Kalau kita tengok, kita tengok dia punya cross dia tak berapa cantik sebab apa, kalau dekat MA ni, okay, kita tengok sini, ini tak berapa baik ni. So, kita tengok dekat sini persilangan ni. Okay, ini persilangan dia yang garis merah ni dah ke bawah atau dah cross dengan garis hijau dan harga tu di bawah. Okay, harga di bawah, bahagian bawah ni cross ni. So bermaksud untuk MA cross ni, bermaksud saham ni sebenarnya nak turun. Okay, nak turun ke bawah. Okay, walaupun nampak ni candle besar kat sini, so mungkin ini candle yang just untuk kenaikan sementara. Okay, kita tengok dulu. Okay, tengok dulu tu MA ya. Ini kita tengok MACD pula macam mana.
MACD pula kalau kita tengok, dia punya MACD pun belum melepasi kosong ni. So kalau tengok saham ni sebenarnya walaupun dia dah biru ni mendongak ke atas, tapi kekuatan tak ada ni, kurang kekuatan. Yang dongak ni sebenarnya sebab apa? Dia ada candle hijau agak besar ke candle ni. So yang mendongak ni sebenarnya disebabkan oleh candle hijau yang besar ni. Tapi kalau di bawah dulu kosong, kekuatan dia tu masih belum kuat lah saham ni untuk naik ke atas. So kalau kita tengok weekly pula, kita tengok weekly, nampak dia dah dead cross sini. Dia dah dead cross dekat sini. Dan kita tengok dia punya line dia tu makin besar. Nampak macam nak menjauhkan diri. So biru ni macam nak menjauhkan diri daripada merah ni lah. So ada kemungkinan melalui MACD weekly ni kita tengok saham ni nak ke bawah lah. Nak ke bawah. Kita tengok kepada monthly pula. Monthly beza sikit. So monthly ni mungkin sebab candle hijau ni lah. Candle hijau. So walaupun dia nak naik ni, kita tengok so untuk monthly dia tak nampak lah sebab apa dia dah naik. Yang ini dah melepasi garis zero. Tak apa, kita tengok kepada ladder indicator pula. Ladder indicator kita tengok kepada stokastik. Stokastik pula kita tengok dia dah nak mencecah overbought dekat sini. Dia dah mencecah overbought. Kalau kita tengok alright, ini yang aku nampak something. Kita tengok kat sini macam ada something ni. Kita tengok dekat harga kawasan sini dengan sini, kita tengok kat sini puncak ni dan juga puncak ni. So walaupun dia sama, kita tengok penurunan dekat sini. Kita tengok sini penurunan. Itu ada something ni. Penurunan kat sini. Sedikit penurunan. So dia sama. So ikut pada stokastik ni mungkin nampak macam dia nak turun lah. Tapi dia sekarang dia dah arah ke overbought. So kalau kita tengok dekat weekly chart pula, weekly chart dekat stokastik, dia masih lagi dari bawah. Masih lagi dekat bawah. Monthly, dia cross juga sebenarnya. Dia cross dan dia masih lagi dekat sini lah. Kawasan sini. So kita tengok dekat tengok RSI. Kalau RSI ni kita tengok RSI dekat daily. Kita tengok daily dia daily dia dekat kawasan sini lah. Di kawasan sini kita tengok RSI dia masih lagi belum dekat kawasan 52 ni. Weekly pun dia dah masih berada dekat sini. Dekat monthly pun monthly pun dekat kawasan sini. So untuk saham Kangger ni, based on the pemerhatian aku lah, based on the MACD lah. MACD ni nampak macam saham ni nak ke bawah. Saham ni nak ke bawah based on the daily. Based on the daily, not daily lah, based on the weekly. Weekly ni dia dah nampak tak ke bawah. So mungkin dia nak ke bawah. So korang kena tengok dia punya support dan resistance. So support resistance dia paling penting adalah ni. Kawasan RM14.5, 14 sen setengah. Dengan resistance dia. Dengan resistance dia bahagian mana tu dia? 21 sen setengah ni. Berkemungkinan dia pergi ke bawah. Berkemungkinan dia pergi ke bawah dan mungkin dia akan break ni. So dia akan menuju ke 12 sen setengah.
Okay, tapi ada satu yang stokastik tu. Stokastik menunjukkan benda yang lain sikit. Stokastik. Okay, stokastik dekat daily. Okay, dia dah terlalu tinggi kat sini. Okay, so mungkin dia nak turun ke bawah sikit. Tak ada nampak macam dia nak turun lah. Tapi mungkin dia akan turun sekejap. Okay, so watch out dengan dia punya itulah, dia punya support dia. Okay, pada weekly nampak dia baru cross kat sini, mungkin dia nak naik juga. Okay, so kalau tengok pada ni, ni tengok ni. Okay, tengok sini. Sini, tengok something ni. Okay, sini. Okay, kat weekly ni macam ada something. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay. Saham ni dia sama dekat sini, ini tak turun. Okay, sedangkan yang ini dia naik. So bermaksud ada sesuatu nak Amir nak beritahu lah. So dia naik, sini turun. So dekat stochastic weekly dia dah nampak macam nak turun. Okay, so mungkin ni dipanggil divergent. So mungkin saham ni nak turun ke bawah. So watch out dengan dia punya uh, dia punya dia punya support dia 14 sen setengah dan dia punya resistance. So kalau dia nak naik dia kena lepas resistance 21 sen setengah ni. Tapi mungkin bagi aku dia turun dulu lah. Sebab apa? Dia mungkin dia akan turun. Okay, dia akan turun. Okay, dia cecah dia punya support ni. Kalau dia boleh bertahan kat support ni, so ada kemungkinan dia melantun balik lah. Okay. So itu saja untuk hanger. Okay, harap bermanfaat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.